أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا به أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah izin kurnia serta inayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberi kita peluang untuk hidup, masih memberi kita peluang untuk kita bernafas. Alhamdulillah. Selawat serta salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruh ahli keluarganya serta seluruh sahabat-sahabat baginda. Dan yang ketiga, doa keampunan buat ayah ibu kita, dan buat para jiran tetangga kita, buat saudara-saudari kita yang masih hidup ataupun yang telah pergi meninggalkan kita. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada hari ini kita berada pada hari Rabu bersamaan dengan 6 Zulhijjah 1443 Hijri, dan kita berada pada hari-hari yang mana 10 hari yang terbaik. Ulama berpegang pada penafsiran suratul Fajr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal fajr wa layalin 'ashr. Dan wa layalin 'ashr di sini, dan majoriti ulama berpegang pada 10 hari yang pertama pada Zulhijjah. Bermakna kita duduk di dalam 10 hari tersebut sekarang. Kita berada pada 6 hari bulan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan berada pada hari dalam hari-hari yang terbaik, eloklah kita perbanyakkan amal soleh kita, di antaranya membaca Al-Quran, dan kita ada sebahagian daripada kita yang berpuasa 9-10 hari, masya-Allah, kan? Ada yang berpuasa Isnin, nanti Khamis nak puasa pula, dan kita mengejar puasa pada hari Arafah, iaitu pada 9 Zulhijjah, yang jatuh tahun ini pada negara kita hari Sabtu lah. Hari Sabtu, insya-Allah, yang bersamaan dengan puasa 2 tahun. Allah Subhanahu wa taala ampunkan mereka yang berpuasa pada hari Arafah ni 2 tahun, iaitu tahun lepas dan tahun semasa. Dan itu kelebihan mereka yang berpuasa pada hari Arafah nanti, hari Sabtu, insya-Allah, sama-sama kita azam. Dan tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ini kita akan meneruskan kita punya pengajian tafsir Suratul Kahfi. Suratul Kahfi yang kita ambil penafsirannya daripada ini tafsir Al-Azhar. Kita telah berlaku ataupun telah berlalu 3 kuliah sebelum ini, dan ini kita punya kuliah yang keempat, dan kita malam ini insya-Allah kita berada pada ayat yang ke-9, insya-Allah, ayat yang ke-9 Suratul Kahfi. Sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Suratul Kahfi ni memang banyak kelebihan dia lah. Dan biasa kita dengar, dan pada malam ini kita akan ulang sekali lagi agar mereka yang biasa dengar dia terus melekat, dan yang belum biasa dengar dia terbiasa. Dan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hadis daripada Sayyidina Abi Darda radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafiza 10 ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal, wa fi riwayatin min akhiril kahfi." Dan sesiapa yang hafal
10 ayat daripada awal suratul kahfi. Apa ganjaran dia? Usima minad dajjal, dia akan diselamatkan daripada fitnah dajjal. Dan pada satu riwayat yang lain, ashra akhir kahfi, ashra ayatin min akhir kahfi, 10 ayat yang terakhir daripada suratul kahfi. Dan elok dia kita baca 10 awal, kita baca 10 akhir kalau tak mampu baca sepenuhnya. Tapi masjid kita seminggu Yasin, seminggu kahfi. Minggu yang kita tak baca, minggu yang kita baca Yasin, esoknya kita bacalah kahfi. Tetapi ulama berselisih pendapat sama ada mana yang paling afdal. Ini tentang afdaliyat, tentang mana yang lebih utama, mana yang lebih banyak kelebihan dia. Baca suratul kahfi ni pada malam Jumaat ataupun pada hari Jumaat. Yang lebih afdal dia, yang lebih utama, baca kahfi ni satu surah pada hari Jumaat. Pada Jumaat esoknya tu lah, pada siang hari Jumaat. Bukan pada Khamis malam tu lah. Tapi itu tentang kelebihan, mana yang lebih afdal. Tetapi yang lebih utama kita bacalah. Yang tak baca memang lagi tak dapat apa lah. Dan adakah hanya 10 ayat? Dalam satu hadis yang lain Abi Darda juga. Tadi diriwayatkan dalam Imam Muslim, kali ini dalam Imam Tirmizi. Hadis ini sahih, bernombor 2811. Kata Sayyidina Abi Darda, Nabi SAW bersabda, "Man qara'a thalatha ayatin min awwalil kahfi usima min fitnatid dajjal." Barang siapa yang membaca 3 ayat, tadi 10 3 ayat daripada awal suratul kahfi, usima min fitnatid dajjal, dia akan diselamatkan daripada fitnah dajjal. Punya ada keringanan daripada satu surah kepada 10 ayat kepada 3 ayat daripada awal suratul kahfi. Pun ada hadis Nabi, siapa yang pelihara, siapa yang sentiasa membaca 3 ayat saja daripada suratul kahfi ni, pada awal suratul kahfi, insya-Allah apabila dajjal datang, kita akan terselamat daripada mengikut jejak langkah dajjal. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini insya-Allah seperti biasa, saya akan baca terlebih dahulu, kemudian tuan-tuan dan puan boleh ikutlah insya-Allah. Suratul Kahfi pada ayat yang ke-9. Suratul Kahfi juzuk 15, muka surat. Pada malam ini kita akan baca pada muka surat 294, sebelah kiri, dan ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
Tuan-tuan dan puan-puan, baca Quran ni dia jangan malu kita baca je kuat-kuat, tak ada masalah. Sebab apa? Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran beritahu, orang yang membaca kuat ni Al-Quran ni dengan suara yang kuat, suara yang lantang, dia seumpama orang yang bersedekah secara terang-terangan. Orang yang sedekah secara terang-terangan ni dia lebih baik daripada sedekah secara sembunyi, kalau niat dia ikhlas lah. Sebab apa? Sebab bila kita bagi secara terang-terangan dengan niat yang ikhlas, maka orang lain dia akan ikut. Dan ad-dallu ala khair kafa'ilihi, kata Nabi. Kita tunjukkan jalan kepada kebaikan, orang lain buat, kita dapat sebiji macam mana orang tu buat. Kalau 100 orang buat, kita dapat 100 pahala free, dengan sebab kita buat sekali je. Kalau 200 orang, 1000 orang, maka itulah pahala yang kita akan dapat dengan sebab orang ikut kita. Jadi kalau kita baca kuat sebagai contoh lah, tapi dia kena ikut situasi juga. Kalaulah orang tengah sembahyang, tak bolehlah kita baca kuat-kuat. Tapi macam keadaan ni, kita mengaji, kita baca kuat, dan kita pula memberi motivasi kepada mereka yang baru sampai, mereka yang segan-segan ke nak baca, maka bila mana mereka juga ingin membaca, di situ kitalah dapat income-nya, kita dapat dia punya balasan seperti mana dia baca. Okey, kita sambung tuan-tuan. Ayat yang ke-11. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dah malam ni insya-Allah kita dah baca 6 ayat pada daripada suratul Kahfi, dan kalau sempat kita tengoklah penafsiran yang dibawa oleh Buya Hamka pada ke-6 ayat ini. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sentuh sikit tajwid pada ayat yang ke-13. Pada ayat yang ke-13, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Di situ ada satu sabdu pada qaf yang
membawa kepada hukum qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Dia dalam qalqalah ni dia adalah perbahasan. Ada qalqalah sughra, kubra dengan akbar, kata sebahagian. Ada pula ulama dia membahagikan qalqalah ni kepada 3 juga. Tapi qalqalah sughra, qalqalah wusta dengan qalqalah kubra. Dia lain pada istilah. Tetapi daripada sini kita tengok dia ialah qalqalah yang tingkat yang ketiga, level yang ketiga. Maknanya dia yang terkuat lah. Qalqalah ada 3, dan apabila dia berada di tengah-tengah ayat, maka dia yang bawah lah. Seperti mana ab, alqa, tengah-tengah. Kemudian apabila dia di hujung tak ada sabdu, dia jadi kubra, dia jadi yang pertengahan. Kemudian yang terakhir apabila dia di hujung ayat, kemudiannya dia ada pula sabdu macam ni, bil haqqa. Satu lagi dalam suratul Baqarah, fil hajj. Ni al haqqa. Kena tekan al haqq, tahan sekejap, kemudian lepaskan qa, al haqqa. Naba'ahum bil haqqa. Cuba tuan-tuan. Naba'ahum haqqa. Jangan haqq. Walaupun dia baris bawah, tapi tak boleh baca bil haqq. Tak boleh. Bil haqqa. Sebab dia ialah qalqalah yang paling tinggi. Sekali lagi tuan-tuan. Naba'ahum bil haqqa. Okey. Kena ada dia punya sela masa tu. Bil haqqa. Bil haqqa. Dia tak boleh bil haqqa. Tak. Bil haqqa. Okey. Itu satu. Kemudian yang keduanya, innahum fityatun. Fityatun. Pada ta mati sebelum dia baris huruf yang berbaris, dan pada kali ini ialah huruf fa yang berbaris di bawah. Macam mana nak bunyi ta ni? Dia tidak keluar terlalu banyak angin. Satu. Dan dia tidak juga bunyi qalqalah, dia tidak melantun. Dia tidak keluar terlalu banyak angin. Contoh, innahum fityatun. Tak. Dia tidak terlalu banyak. Innahum fityatun. Tak. Dan dia juga tidak melantun. Innahum fityatun amanu. Nampak? Perasan tak? Ada antara kita baca macam tu Innahum fityatun amanu. Tarik lagu punya sedap lagi. Innahum fityatun. Tapi fita, bukan fita dan dia tidak juga innahum fityatun. Tidak juga. Itu dah seakan-akan sin pula, sa kan. Dia sikit je. Innahum fityatun. Fityatun. Cuba tuan-tuan. Okey. Innahum fityatun. Sikit je. Okay, cuba. Sikit je. Fityatun. Fityatun. Fitnah. Fityah. Dia tidak fits, dia tidak juga fita. Fityatun. Ta ni memang kena jaga. Okey. Dua itu insya-Allah mudah-mudahan kita lebih mendalami lagi ilmu perkataan tajwid ni. Mudah-mudahan kita punya bacaan ni semakin hari semakin baik, ada improvement, dan kita baca ni tepat mengikut apa yang Nabi SAW ajarkan, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok pada ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, Allah Subhanahu Wa Taala letak satu tanda soal kepada kita. Letak satu tanda soal kepada kita. Iaitu ayatnya apa? Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Tanda soal ajaba. Macam tu. Yang bermaksud, apakah engkau sangka bahawa penghuni Al-Kahfi dan Ar-Raqim itu sahaja sebahagian dari tanda-tanda kami yang ajaib? Kata Allah. Adakah kita sangka
Ashabul Kahfi ni, itukah cerita yang paling ajaib, kata Allah? Tidak sebenarnya. Kata Buya Hamka di dalam ini, memang itu sebahagian dari keganjilan takdir Allah Subhanahu wa taala. Memang hal itu pernah kejadian dan manusia bisa tidur tidak bangun selama 300 tahun, kata Buya Hamka. Tetapi Tuhan peringatkan bahawa keadaan penghuni kahfi itu hanyalah perkara kecil belaka jika dibandingkan dengan maha kekuasaan Allah yang lain meliputi alam ini. Nampak? Buya Hamka kata dalam tafsiran dia, kata benda ni adalah satu tanda, yes, dia memang satu kekuasaan Allah, tetapi bukanlah tanda-tanda yang besar daripada perkara yang ajaib yang Allah boleh cipta, yang kita tidak mampu menciptanya. Dalam satu ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hafitha wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi-amrihi ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. Itu ayat yang mana ayat yang nak Buya Hamka ceritakan. Mana bahawasanya kejadian langit dan bumi, bintang-bintang yang berjuta banyaknya, bahkan matahari yang tidak pernah padam itu, semuanya jauh lebih ganjil menakjubkan daripada cerita Ashabul Kahfi, kata Buya Hamka. Seperti ayat yang dibacakan tadi, Inna rabbakumullah, sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah, Alladhi khalaqas samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, Fi 6 ayyam, dalam masa, di sini ada ayyam ni, dalam kalau kita terjemah secara zahir dia 6 hari, ataupun ulama lain terjemahkan dengan 6 masa. Fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshi al-laila an-nahara yatlubuhu hafitha. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan kejadian malam dan siang, pertukaran malam dan siang. Wasyamsa wal qamar, penciptaan matahari, penciptaan bulan. Wan nujuma musakhkharatin bi amrihi, dan juga bintang-bintang. Ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Kerana apa Allah nak cerita benda-benda ni? Allah Subhanahu wa taala nak beritahu betapa lemahnya manusia. Biarpun kita ni berpada dengan kita kata, akulah yang mencipta satu menara yang lebih tinggi daripada Burj Khalifa contohnya 5 tahun lagi kan, kita yang buat. Tetapi Allah kata itu hanyalah perkara kecil. Renunglah bagaimana penciptaan langit dan bumi, bagaimana penciptaan bulan, bintang, angin. Kita contoh angin, kita rasa angin, tapi angin nampak pun tidak. Duduk bawah kipas punya besar ni kan, sejuk kita rasa angin, tapi angin tu mana tak nampak. Kita tak boleh nak bagi tahu mana tu angin. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala cerita benda-benda ni, langit, bumi, bintang dan sebagainya, untuk apa? Untuk bagi tahu kita ni lemah, dan untuk Allah sambung, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Sembahlah Tuhanmu dengan penuh tadarru'an, dengan penuh rendah hati. Mengakulah kita ni lemah, mengakulah kita ini seorang pendosa. Wa khufyah, dan dengan perasaan takut. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan rendah diri dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan Allah nak cerita. Afala yatadabbaruna al-Quran, kenapa kamu tidak tadabbur al-Quran? Banyak cerita dalam ni. Allah Taala beritahu, afala ta'qilun, mengapakah kamu tidak berfikir? Mengapakah kamu tidak menggunakan akal kamu? Afala tatafakkarun, mengapakah kamu tidak berfikir? Afala banyak Allah Taala cerita. Untuk apa? Untuk kita renung betapa Allah Subhanahu wa taala ini Al-Aliyyul Azim, yang maha tinggi,
yang maha besar, yang maha bijaksana. Segala maha Allah Subhanahu wa taala, miliknya lah segala kesempurnaan. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu penafsiran pada ayat yang ke-9 pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cerita tentang Ashabul Kahfi ni, kata Buya Hamka, telah dinyatakan bahawa segala yang ada di muka bumi ini adalah perhiasan bagi bumi, dengan segala macam kekayaan dan kelebihannya, yang manusia berhuru-hara merebutkan perhiasan itu sehingga terjadi perebutan, dan kalau perlu mengalahkan dan menewaskan lawan, asal keuntungan jatuh kepada diri. Dan kata Buya Hamka, manusia ni punya sibuk dengan dunia, sehingga kan kalau kita berani nak jatuhkan orang lain pun kita sanggup. Sebagaimana kita tengok scam punya banyak, scammer. Scam banyak tuan-tuan. Dan baru ni saya jumpa kawan saya seorang, dia cerita kakak ipar dia kena scam habis 100,000 tuan-tuan. Dia bagaimana, dia cerita kakak ipar dia ni skim apa tah dekat Facebook ada, kalau kita buka memang ramai kena. Skim ni kalau kena, dia minta kita punya password dengan kita punya username kita, bank kita. Dan dia suruh kita download satu apps tu nama BNM. Bila mana kita dah masuk dalam tu, maka dia boleh akses, dia ada kuasa penuh terhadap akaun bank kita, dan dia bagi syarat 2 hari jangan buka bank. Hari yang seterusnya, tak tahulah orang yang kena ni, dia kadang-kadang dia ni tau, dia blur dia macam takut dia macam takut, dia macam tak tahu nak buat apa. Nak cerita kat online, takut online tak percaya. Kalau tak nak percaya, scammer ni dah bagi surat mahkamah, dah bagi surat polis dan sebagainya, dia pun takut. Perempuan lah, cerita perempuan yang kena. Last tak boleh buka bank 2 hari, adalah tinggal baki RM22 dalam dia punya akaun. 100,000 tu berapa lama dia kumpul tak tahulah. Kan? Mudah-mudahan menjadi iktibar kepada kita. Apa-apa kita kena share lah. Kita ada isteri, kita share lah. Kita ada suami, kita share. Mungkin ada anak yang kita rasa boleh dengar cerita kita, kita ceritalah. Sebagaimana sekarang ni kan, macam mana 2 hari lepas cerita dia bunuh anak dengan bini dia kan. Dia umur 25 tahun, dia bunuh anak dia yang umur 3 bulan, dan dia bunuh bini dia umur 26 tahun. Kemudian dia naik motor, tak pakai baju, tak pakai seluar. Orang tahan dia rupanya dia negatif dadah tak ada masalah. Keluarga dia cakap dia ni baik, tapi dia baru hilang pekerjaan, depression. Maka tak tahulah, mungkin ada bisikan apa ke, wallahu taala alam. Dia bunuh bini dia dengan anak dia. Sampaikan bila orang tanya mana anak dan bini, dia kata ada kat rumah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain kesihatan fizikal kita, kesihatan mental kita pun kena jaga. Tadi saya ada scroll satu aplikasi Twitter, dalam Twitter ni lah, media sosial biasa lah, muda-muda main Twitter kan. Ada cerita tentang apa, dia ni seorang lelaki Melayu Islam, tetapi dia cerita pada beberapa tahun yang lepas dia ada keinginan untuk suicide, untuk bunuh diri. Dia bukan nak terjun jambatan, bukan nak terjun bangunan. Dia kata dia dah mesej ayah dengan mak dia siap-siap, dah taib dah, tinggal nak hantar je. Dia buat apa? Dia kata dia nak terjun dekat LRT punya stesen tu. Dia kata hidup dia memang ada 6 minit je lagi. Hidup dia memang ada 6 minit je lagi. Train tu akan datang 6 minit lagi. Kemudian apa yang membuatkan dia tak jadi, tuan-tuan dan puan-puan? Dia kata ada seorang kawan dia call. Kawan dia ni memang tak pernah nak, tak rapat sangat lah, tak pernah nak call apa ni. Tiba-tiba kawan dia call, kawan dia tanya, kemudian last kali dalam bracket dia tulis, kawan dia tulis I care for you. Dia kata I care for you. Dan apabila lepas dia call tu, dapat panggilan tu, kemudian dia pula terdengar azan isyak pada waktu tu. Maka dengan sebab dua benda ni,
dia tak jadi nak bunuh diri lah. Diceritakan untuk orang ambil iktibar lah. Kemudian dia kata dia lari pergi masjid dan dia menangis puas-puasnya lah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi lagi kehidupan kepada dia, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun dah berlalu alhamdulillah zaman-zaman Covid, zaman-zaman PKP yang sangat penat kita nak lalui tu. Memang orang banyak frust, memang banyak depression dan sebagainya. Sekalipun begitu tuan-tuan dan puan, eloklah kita tanya khabar. Walaupun nampak dia ni ahli masjid, apa salahnya kita tanya khabar dia, apa khabar, okey tak hari ni, dan sebagainya lah. Mudah-mudahan, mana tahu dengan pertanyaan kita yang kecil tu, kita dapat menyelamatkan kawan kita, sahabat kita, jiran, tetangga kita dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Kata Buya Hamka, walaupun kita nak jatuhkan orang lain pun kita akan sanggup kerana nak kejar dunia. Tapi Ashabul Kahfi ni, pemuda-pemuda Al-Kahfi ni, walaupun nanti kita kat depan kita akan tengok, diorang ni sebenarnya orang-orang kaya pada zaman tu. Mereka ni ialah anak-anak bangsawan, anak-anak keturunan diraja ketika itu. Mereka ini mendapat keimanan, mereka beriman kepada Allah dan mereka lari daripada situasi pada zaman itu. Mereka ni ada kekayaan dan sebagainya, tetapi dengan sebab keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka larikan diri dan duduk di dalam gua. Begitulah kita tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita punya surrounding tak elok, kita keluar, kemudian kita cari kita punya surrounding baru yang lebih baik, yang lebih harmoni, yang dapat memberi kita motivasi untuk membuat kebaikan. Kan ada dalam hadis kita baca petang-petang, orang yang terbaik ialah orang yang apabila kita lihat dia, kita ingat untuk beribadat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka ini Ashabul Kahfi, mereka punya orang kata apa, ijtihad mereka, pegangan mereka ialah pegangan yang ikhlas kepada Allah, tauhid yang benar. Dan mereka pun larikan diri ke dalam gua. Dan kita, walaupun kita berada pada zaman kemuncaklah kejahatan ni, macam-macam ada. Pesara guru semalam dibunuh anak sendiri pada pukul 3 petang. Masuk berita macam-macam sekarang ni. Benda-benda pelik-pelik jadi dah pada zaman kita. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan pula ikut Ashabul Kahfi, kita lari dalam gua, jangan jangan pula kita lari dalam gua. Nanti kita tak tahulah jadi apa dalam gua. Mereka ni, mereka ada mukjizat Allah nak tunjukkan. Kalau kita lari tak tahulah. Saya ni nak larikan daripada fitnah yang ada dalam muka bumi ni, saya nak lari tempat terpencil, saya nak lari dalam gua sebagaimana Ashabul Kahfi. Wah, lain macam. Jangan tuan-tuan. Kita ni nak isyarat ke? Belum dia. Baru satu ayat Kita ni tuan-tuan dan puan-puan jangan ikut satu ajaran. Saya pernah cerita ajaran ni ialah ajaran apa? Ajaran Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, PMYT tu, Sittah An-Nur. Sittah An-Nur ni diasaskan oleh Mas Sittah Abdul Jalal. 2-3 bulan lepas saya pernah cerita. Ceritanya bagaimana Sittah An-Nur ni dia dapat mimpi, dia pengikut dia ramai, beribu-ribu. Dia dapat mimpi bagaimana perang dunia ketiga akan berlaku di Sabah. Apa yang kita perlu buat? Kita perlu selamatkan diri, lari dalam hutan, kata dia. Ni prep. Kalau kita biasa dengar prep tu kan, itulah lari diri ke dalam hutan. Orang yang terpengaruh, terlalu terpengaruh dengan teori konspirasi ni, itulah bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Mereka lari ke dalam hutan, ajak lari ke dalam hutan, nak buat apa? Nak selamatkan diri macam mana? Kalau yang lari itu semuanya orang-orang yang tak faham agama, macam mana nak solat? Contohlah kan, dia nak lari daripada realiti hidup, dia tak nak pakai jam, tak nak pakai handphone dan sebagainya, lari dalam hutan, nak selamatkan diri punya pasal. Dah dia nak solat macam mana? Contoh, dia tahu ke bagaimana masuknya maghrib? Apabila ada satu line merah di langit, di kaki-kaki langit, kemudian apabila masuk isyak, langit gelap baru masuk isyak, subuh dan sebagainya ada cahaya dan macam-macam.
Bagaimana nak ukur masuknya zuhur, bagaimana nak ukur masuknya asar. Kalau yang lari tu semua tak ada ilmu, macam mana orang nak semayang? Sekejap lagi masuk zuhur pun belum, dah semayang zuhur dah. Sekejap lagi isyak belum masuk, dah semayang isyak dah. Punya tak tahu, kan? Sebab itulah kita ni, persediaan kita bukanlah kita lari daripada masalah ni. Kita perlu hadapi, dan apa yang penting pada kita tuan-tuan dan puan-puan, kita kena belajar. Kita kena ada ilmu. Kita ada ilmu, kita ada bekalan, kita dapat tangani apa-apa fitnah dalam muka bumi yang ada dan juga yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada." Iaitu seketika berlindung beberapa orang pemuda ke dalam sebuah ngalau ataupun gua, lalu mereka berkata, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, anugerahilah kami satu rahmat yang langsung dari Engkau, dan sediakan kiranya untuk kami dalam keadaan ini suatu petunjuk. Ini juga satu doa yang kita boleh amalkanlah. Kita minta rahmat kepada Allah, kemudian dia wahai lana min amrina rasyada, kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 10 ni kita boleh buat doa harian kita insya-Allah tuan-tuan. Tak ada masalah. Dan kalau kita tengok ayat yang ke-9, kita balik semula ayat yang ke-9 tadi, idz awal fityatu ilal kahfi faqalu am hasibta anna ashabal kahfi warraqim. Raqim tu apa tuan-tuan? Raqim itu kata Imam Ibn Kathir, luhun min hajarah, dan satu ni apa panggil? Satu keping lah, satu keping daripada batu, yang mana dikatakan batu ni dia diukir dalam tafsir Ibn Kathir ditulis batu tu diukir nama-nama pemuda Ashabul Kahfi dan diletakkan di Allahumma salli ala Muhammad di muka gua. Al-Kahfi ni di mana? Cerita-cerita tentang Al-Kahfi ni, gua ni sebenarnya di mana? Ulama berselisih pendapat 30 tempat Kahfi ni berada, 30 tempat. Tetapi setelah disaring, dia tengok ciri-ciri dia. Nanti ke depan kita akan tengok ciri-ciri dia, bagaimana mereka ni masuk waktu pagi, kan? Matahari tak kena dengan dia orang punya badan, gua tu tak masuk cahaya matahari, gua tu sejuk dan sebagainya. Dan ciri-ciri ini dia difinalkan pada dua tempat, satu di Turki, satu di Jordan. Ada dua tempat. Kemudian ada satu tim yang diarahkan oleh Raja Jordan pada waktu itu. Di dalam tu termasuklah ahli arkeologi, ulama dan sebagainya ada. Dia orang buat tim dan dia orang mendapati gua di Jordan lebih orang kata apa, lebih sahih lah. Maka kita boleh pegang bahawasanya gua yang cerita Al-Kahfi ni memang terdapat di Jordan. Tuan-tuan boleh google pun ada. Dan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala cerita bagaimana Ashabul Kahfi ni apabila mereka melarikan diri daripada majlis. Mereka sebenarnya berada dalam satu majlis keramaian waktu tu, majlis tahunan dan sebagainya. Ke depan kita akan tengok majlis tu. Kemudian pada waktu itu mereka rasa macam tak sedap hati. Dia orang ni ada 7 orang. Dalam ni ada ceritalah sama ada 5, 6 ataupun 7 kan. Mereka ni dia tak kenal pun antara satu sama lain, dia tak kenal. Tetapi atas dasar iman mereka boleh bersatu dan mereka sama-sama pada ketika itu mereka lari ke mencari perlindungan dan akhirnya mereka settle down di satu gua, gua Al-Ashabul Kahfi ni lah. Kemudian mereka berdoa kepada Allah dalam perjalanan itu, dan di sinilah kita dapat tahu bahawasanya Ashabul Kahfi ataupun pemuda Al-Kahfi ni ialah orang Islam, orang Islam. Mereka bukan agama Kristian ke Yahudi ke Nasrani ke, tak, bukan. Mereka ialah
beragama Islam. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, dua ayat yang kita dengar pada malam ini penafsirannya, kita baca 6 ayat, tapi dua je sempat. Tak apalah, pada pertemuan akan datang kita akan terangkan lagi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan. Ini satu perkara yang menariklah tentang Ashabul Kahfi. Tetapi kita kena ingat, Allah Subhanahu Wa Taala cerita tadi, bukan ini je perkara yang ajaib, yang paling ajaib Allah nak cerita dalam Quran. Banyak lagi benda yang kita boleh renungi, kita ambil manfaat daripada kejadian-kejadian yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekadar ini dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi wa syaitan. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk daripada kelemahan diri sendiri. Saya tutup dengan majlis tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.